Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh, pengerusi MIC Bahagian Puchong, Ketua Penerangan MIC Selangor. Bekas mantan ahli majlis MPSJ. Saya mau buat ini satu video ni kerana TikTok saya sudah diblok. Dua-dua TikTok sudah diblok kerana Barua yang kerja dalam TikTok di Malaysia ni, dia Barua PH. So dia kasih blok saya punya TikTok. Saya rasa pihak Pakatan Rakyat sekarang takut dengan saya punya TikTok lah. Tapi anyway, saya responding buat video ni sekarang untuk kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Dia mengatakan perlu forensik isu-isu yang melibatkan MIED, MICA dan MICA Holding dan juga isu-isu yang mitra lah yang terlibat tu. Dia kata yang ini, kenyataan ini disokong oleh seorang ahli parlimen Siwa Rasa. Okey. Saya setujulah you orang buatlah itu forensik. Okey, bagus untuk rakyat lah. Okey. Saya juga minta Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, saya ada dekat 27 perkara di sini. You buat satu forensik lah. Forensik di mana ada pertuduhan yang baru-baru ni pemilihan PKR semua menggunakan SIM card palsu. And then diorang buat pengundian secara online menggunakan SIM card palsu. Okay, you buat itu. Yang kedua, you juga share dulu ada satu pertuduhan yang mengatakan semasa you timbalan Perdana Menteri, ada satu perempuan nama dia Samsidah, dia dapat share 7 juta daripada Magnum. Adakah itu pertuduhan tu betul? Buat forensik itu sekali untuk rakyat lah. Yang ketiga, ada juga satu pertuduhan semasa Datuk Seri you timbalan Perdana Menteri, you ada pergi ke Pulau Pinang di mana ada sedikit perselisihan faham berlaku di antara satu kuil Hindu dengan satu masjid India Muslim. Pertuduhan itu mengatakan awak naik atas lori dan awak ada mengeluarkan perkataan yang saya akan berhentikan loceng kuil ini. Adakah betul pertuduhan tu? Saya dengar tahu, tapi tak tahu betul ke tak. Sampai hari ini tak ada orang buat apa-apa siasatan. So saya harap you buat itu forensik sekali. Okay, yang nombor 4. You ada pergi dekat itu Kampung Buah Pala election 2012 saya rasa, kalau tak silap saya. You ada janji dengan itu penduduk Kampung Buah Pala, you orang semua tak payah pindah. Ini semua barisan you orang mau menyusahkan rakyat lah, mau ambil ini tanah lah. Kalau kita menang, you cakap tak payah pindah, kita akan bagi diorang tanah dekat sana. Selepas menang, apa you bagi? You bagi rumah double story yang dulu Barisan Nasional punya Kerajaan Pulau Pinang yang mau bagi sama itu Kampung Buah Pala. Buat forensik itu tu, kenapa penduduk Kampung Buah Pala ditipu oleh awak dan juga parti awak. Buat forensik itu. Okey, you janji tahu, ada video yang mengatakan you akan bagi dia orang tanah, tapi you tak bagi. You bagi balik rumah double story itu. Yang barisan janji. Nombor 6. Ada banyak pertuduhan daripada 2007 yang Pakatan Rakyat masa tu. Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan banyak menerima dana daripada luar negara untuk you punya kempen lah, kempen pemilihan daripada 2008 hingga 18. Buat satu forensik, akaun PKR, akaun DAP, akaun PAS, akaun Amanah, semua wang yang masuk dalam dia orang punya akaun, siapa yang bagi itu duit itu di-channel kepada siapa. Buat satu forensik. Bersih pun sama. Transparency International pun sama. Buat satu forensik. Siapa yang masukkan duit dalam dia orang punya akaun, kita pun mau tahu siapa yang bagi donation tu and bagaimana duit itu digunakan. Okey, buat forensik. And jangan lupa buat satu forensik. Kenapa itu bersih punya chairman semasa kempen dia cakap dia mau bersih punya election. Tapi 2018 dia resign, dia jadi you punya calon PKR.
di Petaling Jaya. You buat forensik. Macam mana rakyat Malaysia ditipu dengan kempen bersih, dan bila dia join you baru kita tahu dia adalah baruah kepada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. So macam mana rakyat Malaysia diperbodohkan oleh bersih lah. So artinya daripada hari pertama tu bersih tu memang baruah Pakatan Rakyat lah, Pakatan Harapan. Okay, nombor 7. Ada 32 kuil diroboh di seluruh Malaysia. Bukan seluruh Malaysia, di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Tolong bagi penjelasan kenapa kuil-kuil ni roboh, kenapa tanah tidak diberi sebagai ganti. Okey, tolong you buat satu forensik lah, kita pun mau tahu. You punya kehebatan sebagai pemimpin Pakatan Rakyat Malaysia, Pakatan Harapan. Kenapa kuil-kuil ni diroboh dan tanah tidak diberi? Kalau tak setuju, kita debat. Saya akan bawa itu senarai di masa-masa debat. Nombor 8. Isu kuil sivil tu, di mana ada satu ahli bomba meninggal. Sama ada dia mati kerana aksiden atau mati dibunuh. Siapa dalang di belakang kuil itu? Ada hampir 50 orang dituduh orang Melayu masuk dalam kuil tu merobohkan. And then pihak polis pun tak mau ambil tindakan untuk menahan diorang daripada merobohkan, dan sebaliknya menghalang orang-orang India tu daripada masuk ke dalam kuil. Siapa pemaju dia? Siapa di belakang, siapa lawyer yang terlibat? Kenapa itu OCPD dipindahkan dengan segera? Kenapa tidak buat satu Royal Commission? Semasa 22 bulan you punya kerajaan Kelentong berkuasa. Polis pun pada masa itu di bawah Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Kenapa tak ada tindakan? Bini you, Wan Aziza, timbalan Perdana Menteri. Kenapa tak ada siasatan? Kenapa tak ada siasatan sampai hari ini? Tolong siasat, saya pun mau tahu. You punya polis, you punya kerajaan, semua you punya. Tapi masih ada satu scam mau robohkan itu kuil sivil. Lepas tu ditutup. Diorang main cerita semua ditutup. Forensik itu dulu. Okey? Nombor 9. Tanah PNSB 1,800 ekar di sepanjang highway yang nak pergi KLIA itu sebelah kanan, dijual kepada pemaju-pemaju semasa Azmin Ali jadi Menteri Besar, iaitu di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat. Okay, saya mau tahu sekarang kenapa tanah itu diberi kepada pemaju-pemaju tanpa tender, dijual kepada pemaju tanpa tender, open tender. Tak keluar dalam paper pun, saya tak nampak dalam paper mana diorang punya advertisement untuk buat tender. Buat satu forensik, kenapa tanah-tanah ini dijual tanpa open tender. Dulu kerajaan you dengan kerajaan itu Gobind Singh di AP Selangor punya chairman, CAT, ya semua mau transparent, mau tender, tender kepala otak you orang. Okey, transparansi kepala otak you orang. Okey, buat forensik itu sekali. Okey, ini lebih penting. Dan ada juga tanah-tanah hutan yang dianugerah, tanah-tanah kawasan lapang, tanah zon penampan, reserve IWK, reserve telekom, reserve sekolah, semua dibedal oleh Pakatan Harapan Selangor. Dan also buat satu forensik tanah-tanah yang ditambak di seluruh Pulau Pinang. Kenapa tidak dibuat open tender? Kenapa diberi kepada orang-orang tertentu? Okay. Lepas tu awak juga buat satu forensik, itu tunnel study yang dibuat oleh Dumia Sedara, your brother Guan Eng. Kenapa bila you tak ada wang untuk buat itu tunnel, kenapa you buat itu study? Tolong buat satu forensik lah secara mendalam. You don't have the money, why you do the study? Then you don't even have the money to pay for the study, you pergi bagi tanah 120 ekar dekat Batu Kawan. Buat itu forensik tau. Jangan lupa. Okey. Lepas tu
Itu tadi nombor 10, nombor 11. Nombor yang anugerah tanah di Pulau Pinang tu, tanah tu dengan tunnel tu nombor 11. Nombor 12 ialah isu ada 32 pemimpin semasa reformasi dimulakan pada tahun 1999 kalau saya tak silap. 30 pemimpin asal yang ikut sama Datuk Seri Anwar Ibrahim, ikut sama awak. Ada yang bergolek atas jalan macam Tian Chua. Semua mereka meninggalkan awak. Buat satu forensik, kenapa mereka meninggalkan awak? Kenapa? Takkan 32 orang ni semua tak betul, you satu orang saja betul. Buat forensik, beritahu rakyat Malaysia apa yang berlaku lah. Okay. Lepas itu ada satu pertuduhan yang mengatakan awak tertinggal itu jam Omega dalam satu bilik hotel tau. Adakah itu tuduhan terbetul? Betul ke tidak? Tolong buat satu forensik sekali. And then ada juga satu video yang keluar yang adalah tuduhan yang mengatakan awak melakukan hubungan seks dengan itu satu amoy Cina tu. Itu betul ke tidak? Itu it looks like you, it sounds like you, but not sound, but I know it's not you. Tapi macam mana itu Omega punya jam boleh tinggal dekat sana? Buat satu forensik. Boleh panggil itu CSI daripada USA datang buat sekali lah. Semua forensik ini. Then and then you ada buat banyak tuduhan yang mengatakan Mahathir kena loteri tau. Mahathir punya anak semua kena loteri. Boleh buat satu forensik macam mana dia boleh kena loteri hari-hari and then sampai dia punya anak boleh jadi bilioner you tolong buat satu forensik. Dia adakah Mahathir menggunakan bomo atau macam mana lah, saya pun pelik lah. So you buat satu forensik pasal hal itulah. And then nombor 16, itu hampir 20 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim awak memperbodohkan rakyat Malaysia. Awak dengan Lim Kisiang lah memperbodohkan rakyat Malaysia dengan mengatakan Mahathir ni rasuah, Mahathir ni zalim, Mahathir ni kasih masuk orang ISA. Macam-macam lu orang cakap pasal Mahathir, cakap pasal kerajaan BN. Saya mau tanya you satu sajalah. Kenapa you join Mahathir? Kenapa Lim Kisiang join DAP sama PKR join Mahathir 2018? Kenapa you orang join? Selepas you buat semua pertuduhan terhadap dia, selepas Lim Kisiang buat pertuduhan, buat satu forensik mendalam. Macam mana you orang boleh join dengan ini satu hantu nombor satu negara macam Gobind Singh cakap. Macam mana? Adakah dia sudah disucikan oleh you orang? Adakah semua pertuduhan yang you buat, you Gobind Singh atau Lim Kisiang, Lim Guan Eng buat terhadap Mahathir ni betul ke tidak? Sehingga you sudah decide to join, berpeluk dengan dia. Wah, peluk macam father and son. Adakah awak ada minta maaf dengan Mahathir? Adakah pertuduhan dia betul ke tidak? Buat satu forensik. Macam mana you orang bodohkan rakyat Malaysia hampir 20 lebih tahun dengan you orang punya percaturan, pergaduran sampai memporak-perandakan ini negara. Buat satu forensik. Okey? Dan juga buat satu forensik nombor 18 terhadap you punya timbalan Presiden Rafizi. Ada banyak pertuduhan yang mengatakan dia punya company invoke tau. Company A bagi company B bayaran, company B bayar pada company A, and then dia ada terima bayaran sebagai pengurus or something like that dalam 20,000 sebulan. Adakah ini betul? Kerana saya pun mau tahulah, buat satu forensik mendalam tentang hal ini. Saya bukan buat tuduhan tau. Saya baca daripada internet, media dan macam-macam lah. Buat satu forensik. Present kepada rakyat Malaysia yang mengatakan ini tuduhan ini tak betul lah. Okay. And then also juga buat satu forensik terhadap kejadian banjir besar yang berlaku di Selangor. Ini nombor 21 lah. 22 saya rasa. Okey. 21. Kenapa banjir besar berlaku di Selangor? Juga buat satu forensik. Kenapa luas lembaga urus air Selangor gagal urus air?
Sehingga itu air empangan di Klang Gate dengan semuanya dilepaskan, sehingga semua kereta rumah orang dihanyut tau. Buat satu forensik. Juga buat satu forensik kenapa you punya kerajaan kasih berhenti tu projek Langat 2 dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat mengatakan ada rasuah dan macam-macam. And at last you on balik itu projek Langat 2. Buat satu forensik. Sama ada tuduhan orang tu tipu atau memang projek Langat 2 tu perlu buat satu forensik. And then you orang ada buat semua mangsa-mangsa banjir tu, terutama dia di Kuala Lumpur dan Seri Muda, di mana dia orang harta benda kilang, harta benda dia orang hancur. Setiap rumah dan kilang berugi beratus ribu. Dia orang punya kerugian, dia buat satu forensik. Kenapa dia orang tidak diganti rugi? Kerana kegagalan kerajaan awak, Lembaga Urus Air Selangor, untuk mengurus air. Boleh tak Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi setiap rumah dan kilang 200-300 ribu sebagai ganti rugi, 200-300 ribu sebagai ganti kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh Selangor, mangsa-mangsa kilang di mana dia orang punya mesin, barang-barang semua hancur, kereta rakyat Selangor hancur di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Bagi dia orang few hundred thousand. Buat satu forensik, and then you bayar. You punya kerajaan Selangor kan kaya, pandai orang pandai urus, pandai urus. So buat satu forensik. Okey. Lepas tu juga buat satu forensik. Kenapa semasa Selangor ni ada hampir sejak 2008 hampir 30 kali air 38 kali air dipotong. Pemotongan 38 ni, ini adalah pemotongan beberapa hari tau. Seluruh Selangor tak ada air. Dengan pertuduhan ada orang kencing dalam itu sungai lah, ada orang kencing dalam itu kolam tadahan, ada orang kencing dekat empangan lah. You buat satu forensik. And then, adakah you ada bayar ganti rugi kepada kedai-kedai restoran dan juga kilang-kilang yang menggunakan air untuk diorang punya operasi? Buat satu forensik. Kenapa mereka semua ni tidak dibayar ganti rugi? Adakah cukai pintu, cukai tanah dan lesen perniagaan mereka diberi diskaun sejak 2008 oleh Kerajaan Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan Selangor? Buat satu forensik. And then banjir besar yang berlaku baru-baru ni, adakah Kerajaan Pakatan Harapan memberi mereka diskaun untuk cukai pintu, cukai tanah dan cukai lesen perniagaan di Selangor? Ada bagi kah? Okey, buat satu forensik. Okey. Lepas tu nombor 22. Buat satu forensik. You ada buat satu video dekat itu Taman Medan beberapa hari yang lepas. You kata you mau jaga orang India, orang Cina miskin, orang India miskin, orang Melayu miskin. Buat satu forensik sejak 2008. Terutamanya dua negeri, Selangor dengan Pulau Pinang, semua sebuah harga tender pada siapa you bagi. Saya terima, saya ada baca banyak dalam Facebook dan TikTok juga saya ada dengar video pertuduhan-pertuduhan mengatakan semua sebuah harga dan tender-tender ni diberi pada kroni-kroni PKR, Amanah, DAP. Dulu masa join dengan PAS, diberi kepada PAS. Semua sebuah harga tender ni you beri hanya kepada orang Melayu daripada kalangan parti-parti ini. Adakah betul tuduhan-tuduhan ni? Buat satu forensik. You kasih keluar semua sebuah harga tender sejak 2008, you bagi pada siapa? Siapa yang terima sebuah harga tender ni? Selangor dengan Pulau Pinang sejak 2008. Dan di Negeri Sembilan sejak 2018. Dan you juga buat satu forensik semasa bini you jadi Timbalan Perdana Menteri. Semua projek-projek mega oleh kerajaan Malaysia dalam masa 22 bulan tu, you bagi pada siapa, bila you orang buat tu tender, berapa yang you buat direct negotiation. Yang direct negotiation tu di Selangor dan Pulau Pinang pun you tolong senaraikan. Buat satu forensik mendalam. Bawa CSI daripada New York atau Amerika, atau bawa dia orang untuk bantu dia orang. Bawa Price Waterhouse untuk buat audit pun boleh, tak ada hal.
So saya harap you buat satu forensik terhadap itu jugalah. Okay, juga buat satu forensik. Kenapa satu tapak kuil pun tidak diberi pada orang India, pada kaum India di Selangor dan Pulau Pinang sejak 2008. Buat satu forensik. You jangan spin, jangan kelintung bahawa itu senarai yang gazet. Itu gazet, kuil-kuil tu adalah kuil-kuil yang dilulus oleh zaman Barisan Nasional, zaman kita. Zaman saya ahli majlis MPSJ, zaman kerajaan BN. Itu you kasih gazet pasal grant tidak dikeluarkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Pakatan Rakyat. You orang kasih gazet itu tanah. You jangan kelintung dengan cakap, oh kita sudah gazet berapa ratus kuil. Itu kuil yang awak gazet tu adalah kuil-kuil yang dilulus sebelum 2008. So tolong bagi senarai berapa tapak kuil dan tokong Cina ke, church ke, kuil gereja ke, you ada bagi sejak 2008 sehingga hari ini. Tolong bagi senarai, buat satu audit terperinci. Okey. Alright. Lepas tu buat satu saya mau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu forensik yang tuduhan yang you buat pada selepas PRU 2013 PRU 13. PRU 12. You ada buat satu tuduhan ada 34 buah kapal terbang disewa khas daripada Sabah dan Sarawak untuk membawa pengundi-pengundi daripada kaum Pakistan, Bangladesh, macam-macam you buat tuduhan. Buat satu forensik. 22 bulan kenapa tak tangkap itu 34 pilot kapal terbang, bawa dia dalam mahkamah. Semua itu ground workers semua you bawa naik mahkamah lah. Siapa yang bawa 34 buah Boeing 747 yang disewa khas yang awak tuduh lah. Apa sudah jadi itu cerita? Lepas tu you juga ada tuduh ada berlaku blackout. You biar Pakatan Rakyat cakap blackout dekat Johor Bahru, Bentong, tapi sebenarnya itu blackout berlaku di satu sekolah menengah di Puchong, Seri Sedang, di mana kita kalah 14,000 undi. Pasal itu blackout lah. Di Johor tu blackout yang diorang cakap tu Lim Kisiang menang dengan majoriti yang besar. Satu lagi tak tahu dekat mana Bentong pun you cakap ada blackout berlaku. Buat satu forensik. Macam mana blackout boleh berlaku? Dan ada juga pertuduhan oleh Pakatan Harapan mengatakan ada beg undi jatuh daripada helikopter, ada beg undi-undi dibawa masuk ke dalam sekolah dekat sekolah rendah bangsa ke, something like that, di mana anak awak adalah calon parlimen Lembah Pantai. Buat satu forensik. Semua tuduhan ni betul ke tidak? Dan anak you pun ada buat pertuduhan yang Raja Nyoncik ada dalam dia punya ceramah tau, dia ada buat tuduhan-tuduhan skandal dia, rasuah dia ke apa, saya tak tahulah. And then masa kes tu naik di mahkamah, anak you kalah kepada Raja Nyoncik. And then tak tahu apa itu ganti rugi. Buat satu forensik. Anak you ada minta maaf, berapa dia punya settlement, semua tuduhan-tuduhan yang anak you buat tu betul ke tidak. Buat satu forensik. Kasih beritahu sama rakyat Malaysia. Okey. Lepas tu nombor 25. Buat satu forensik. Kenapa bapa you Datuk Ibrahim dilantik sebagai chairman IOI Group dah? Kalau tak silap saya 2004 lah. Kenapa? Adakah Datuk Ibrahim tu, Al-Rayam Datuk Ibrahim tu, dia seorang yang pakar dalam pembangunan harta tanah? You tolong buat satu forensik, beritahu rakyat Malaysia. Pada masa itu, masa dia dilantik, awak adalah tim Menteri Kewangan. Kalau tak silap saya, Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri. Tolong buat satu forensik. And then juga buat satu forensik, macam mana kumpulan IOI itu dia boleh dapat beratus ekar tanah bersebelahan dengan Putrajaya, di mana itu IOI resort tu. Macam mana dia boleh dapat? Buat satu forensik, beritahu rakyat Malaysia macam mana benda-benda macam ni boleh jadilah. Kita pun mau belajar daripada kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan
Satu lagi saya mau you buat forensik lah, nombor 26 lah saya rasa ini. Saya pun sudah hilang lah, terlalu banyak lah forensik ni. Awak ada pernah buat tuduhan, tak tahu awak buat ke atau media yang saya ada baca, yang awak ni diracun semasa awak di jail, ditahan dengan racun arsenik. Setahu saya orang yang diracun dengan arsenik mati. Diorang mati. So tolong siasat, buat satu forensik, panggil CSI California ke New York ke mana-mana datang. Macam mana hebatnya awak boleh terlepas daripada racun keracunan ini dalam badan awak. Macam mana you boleh survive? Tolong buat satu forensik ini. Lepas tu you also buat satu forensik you kata you dipukul leher you, you punya ada strip disc dengan tulang belakang you. Ada satu video saya nampak, you berdiri dalam satu bilik, bilik tahan you boleh jalan, you boleh ini bebas bergerak. Kereta yang OKU punya kereta roda tu semua ada dekat sana, tapi you berdiri, you can walk around. Tapi bila you mau keluar, mau pergi mahkamah, mau pergi hospital mana-mana, you duduk itu tiga roda, you ikat itu necknya itu cover dekat sini. You tolong buat satu forensik macam mana benda ni boleh berlaku lah. Kehebatan you. I mean, rakyat Malaysia perlu tahu semua inilah. Okay. Saya juga mau you buat satu forensik semasa reformasi atas jalanan. Beratus orang ditangkap, dipukul, dicederakan, bergolek atas jalan. Ada yang juga ditangkap. Ada juga pertuduhan diracuni, macam-macam lah. You buat satu forensik, buat satu senarai, berapa ratus orang tu, adakah mereka tu diberi ganti rugi? Diberi ganti rugi. Ada yang ditahan, dipukul. Ada yang selepas tu, selepas tak tahulah, macam-macam pertuduhan. Ada yang sudah meninggal. Macam-macam. You buat satu forensik study. Kenapa bini awak semasa jadi TPM tak ada buat itu study? Kenapa tak buat itu study? Kerana takut dengan itu Mahathir kah? Kan Mahathir sudah disucikan. So buat satu forensik. And then saya mau you ganti rugi semua orang, mangsa-mangsa tu yang dipukul, harta benda yang orang dirosak, yang ada yang tak tahulah ada mati ke tidak, bagi dia orang ganti rugi. Buat satu forensik. Itu sangat penting lah, forensik tu. Kalau you tak setuju dengan semua yang saya minta you buat forensik ini, itu kita buat satu debat lah, live. You boleh panggil Siva Rasa pun boleh, Gobind Singh pun boleh, semua orang lah. Lu 3 orang lawan saya, 1 orang pun tak ada kisah. Saya berani. Okay? Tapi semua ni you kena buat forensik. YB Siva Rasa, YB Gobind Singh, please make sure Dato' Seri Anwar Ibrahim do a forensic about this. You no need to do forensic about Maika. Maika punya shareholder semua sudah wang diorang sudah dipulangkan. Okay? Itu Mitra Holdingnya sekarang SPRM tengah siasat. Okay? Semua siapa, saya percaya pada satu policy lah. Siapa curi dia jawab. Okay? Siapa curi dia jawab. Okay? Dulu macam-macam orang ada buat tuduhan terhadap MIC, terhadap semua orang tahu. Semasa 22 bulan, kenapa you orang tak tangkap itu orang-orang yang terlibat dalam Maika Holding? Kenapa tak tangkap? Kenapa sekarang baru you mau buat press statement? Kenapa sekarang? Saya rasa Pakatan Harapan sekarang takut pada kekuatan MIC. Semua sudah start attack MIC. Kulasegaran attack MIC. Siva Kumar attack MIC. Semua orang attack MIC. Sekarang you pun attack MIC. So it's a grand plan lah. Lu orang semua sekarang takut pada MIC. Tak apa, bagus. Itu perasaan takut tu bagus. Bila you takut, kita pun takut. It's good for masyarakat India. Tapi jangan lupa tadi semua yang 20 lebih perkara, 27 perkara, you buat forensik lah. Sekarang lu pergi janji dengan orang India, dengan orang Cina, semua orang sudah tak percaya lu orang punya kelentong. You jawab ini forensik, mungkin dia orang akan undi untuk you. Okay? Thank you very much, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Okay? Saya bernama Auta Singh, pengerusi MIC Bahagian Puchong, Ketua Penerangan MIC Selangor.
Okey? Kalau tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya cabar you debat dengan saya. Okey? Tak payah suruh Lumiere macam-macam maki hamun saya. Saya sudah fed up itu semualah. Sudah tak ada hal dengan itu. Okey, kita boleh buat satu live dekat mana-mana padang bola ke. No problem. Kita buat live. Saya tanya, you jawab. You tanya, saya jawab. Okey? Thank you very much.